Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Seram Larut Malam. Kali ini kita menceritakan mengenai suatu jenis kaum Muslim pelik di negara Vietnam. Sebelum itu, kita kena bercerita mengenai Empire Champa, iaitu empire yang pada satu masa dahulu menguasai kawasan Vietnam. Empire Champa yang diasaskan orang Melayu pernah mencatat sejarah panjang sejak dibina pada kurun kedua dan bertahan selama 1643 tahun hingga jatuh pada awal abad ke-19. Bagaimanapun, Melayu Champa masih wujud meskipun jumlah itu semakin merosot. Pada masa kini hanya generasi tua yang bertutur dalam bahasa Melayu, sedangkan orang muda hanya menggunakan bahasa Vietnam. Hasil kajian dan penelitian sekumpulan penyelidik tempatan antara 2017 hingga 2018 mendapati Melayu Champa kini menjadi golongan minoriti di Vietnam dan mereka memakai budaya setempat. Melayu Champa ialah rumpun bangsa dengan 3 etnik utama, iaitu Champa Bani, Cham Balamo dan Cham Islam, dengan hanya Cham Islam yang kekal mengamalkan Islam bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Cham Bani pula mencampurkan Islam dengan amalan animisme, manakala Cham Balamo mengamalkan campuran Hindu dan animisme. Melayu Champa yang membina Empire Champa di Vietnam pada abad kedua mencapai zaman kegemilangannya pada abad ke-7 hingga ke-10 dan menerima pengaruh Islam sekitar abad ke-10 yang dibawa pedagang Arab. Bagaimanapun, empire berusia 1643 tahun itu jatuh pada awal abad ke-19 berikutan peperangan dan tekanan daripada kerajaan Annam yang muncul di utara Vietnam dan selatan China. Peperangan itu menjadikan Melayu Champa sebagai pelarian, termasuklah raja terakhirnya, Po Chon yang beragama Islam, dan turun tahta pada 1822 untuk mencari perlindungan di Kemboja. Walaupun mengaku beragama Islam, namun cara Cham Bani menunaikan solat adalah berbeza dengan mana-mana umat Islam Sunni di seluruh dunia. Dalam agama Cham Bani, mereka mempunyai hierarki tersendiri. Hierarki tertinggi dipanggil sebagai pembesar atau wakil agama atau wakil Tuhan, yang juga dikenali sebagai acar. Mereka ini akan memakai baju putih dan merah, iaitu baju seakan jubah dengan serban yang mempunyai rambu-ramba berwarna merah. Inilah yang membezakan acar dan penganut Cham Bani yang lain. Warna pakaian mereka ini pula sebenarnya diinspirasikan oleh para rahib Brahmanis. Wakil Tuhan ini menjadi perantara masyarakat Cham Bani dan Allah. Allah juga disebut sebagai Po Allah, Po Alwah, Po Alwah atau Po Luah. Acar yang wujud dalam Cham Bani ini adalah seorang ahli keluarga dari setiap keluarga yang menyediakan seorang untuk dilatih dalam urusan agama. Baju putih adalah seakan jubah yang dipakai, juga dilengkapkan dengan 3 beg kecil yang melambangkan Allah, Muhammad dan Nabi Ibrahim. Mereka percaya yang solat tidak perlu dilakukan 5 kali setiap hari, tetapi hanya sebulan atau seminggu sekali, iaitu pada hari Jumaat, yang mana mengikut kepercayaan mereka sudah pun memadai. Solat pula hanya dilakukan oleh wakil Tuhan sahaja, iaitu acar, manakala orang biasa hanya perlu mengaminkannya. Acar akan sembahyang di sebuah ruang tertentu dan yang lain cuma tunggu berdoa. Bagaimanapun, ritual sembahyang ini dikatakan lebih kepada cara ibadat orang Tibet. Bukan setakat mengaminkan, malah golongan Cham Bani juga turut membuat penyembahan kepada nenek moyang sendiri, walaupun Islam melarang keras perbuatan menyembah manusia, apatah lagi yang sudah meninggal dunia. Acara keagamaan terbesar mereka adalah ramuan yang dijalankan dalam bulan Ramadan yang selalunya disambut dengan meriah. Amalan puasa bagi mereka hanya dilakukan oleh acar, iaitu wakil agama untuk seluruh kampung. Bulan Ramadan merupakan perayaan yang paling penting dalam kehidupan budaya dan rohani umat Islam Cham Bani berbanding dengan Aidilfitri. Namun ia hanyalah sekadar sebuah upacara bagi golongan Cham Bani, seperti mana upacara sembahyang
hanya acar sahaja yang akan berpuasa bagi pihak masyarakat. Dan bagi acar yang berpuasa, mereka akan duduk di satu bilik beramai-ramai sambil menunggu waktu berbuka. Berpuasa bagi mereka adalah menahan lapar sahaja kerana merokok masih dibenarkan. Mereka juga tidak berbuka puasa pada waktu maghrib, tapi waktu yang telah ditetapkan oleh wakil agama mereka. Dan apabila masuknya waktu berbuka puasa, seorang yang ditugaskan akan mengetuk gong khas menandakan boleh berbuka. Seterusnya, langsir akan ditutup bagi menggelapkan ruang yang mana simbolik sebagai waktu malam, dan mereka akan makan dalam keadaan gelap gelita. Dan tiada sesiapa pun dibenarkan melihat kesemua acar ini makan dalam gelap. Upacara berpuasa bagaimanapun hanyalah berlangsung selama 3 hari pertama sahaja. Selain solat dan berpuasa, amalan bersunat juga merupakan simbolik semata-mata bagi masyarakat Champani. Kaum lelaki mereka mengaku telah pun bersunat. Malah, upacara bersunat turut dilaksanakan. Buluh runcing dan pisau semuanya siap sedia di dalam upacara ini. Malah mereka berjampi, dan apabila tiba masanya untuk bersunat, pemotongan sebenarnya tidaklah dilakukan kerana ini semua hanyalah upacara simbolik. Dengan kesemua bentuk penyembahan yang dilakukan, kita dapat melihat agama Islam Champani mempunyai pertembungan budaya dan agama yang lain. Ia membawa kita kepada sejarah asal-usul Champani, di mana ia dikatakan merupakan percantuman Islam dan Brahmanism, iaitu tradisi keagamaan India kuno yang muncul dari agama Veda yang terdahulu oleh raja pada zaman itu, iaitu King Porom. King Porom yang hidup daripada 1627 hingga 1651 telah mencantumkan Islam dan Brahmanism untuk menyatukan rakyatnya yang sedang berkelahi bagi menjaga keselamatan negara. Disebabkan pertembungan dua agama ini juga, wujudnya sejarah yang dikatakan dari Raja Cham, di mana Allah merupakan raja pertama di Champa dan datangnya dari langit untuk memerintah Champa selama 37 tahun. Mereka dalam bangsa yang sama mengasimilasikan dewa-dewa Brahmanis seperti dewa ibu Bhunagar. Disebabkan itu jugalah halal haram bagi mereka ini adalah kurang jelas, di mana walaupun daging khinzir adalah haram dimakan, tapi ini dibolehkan untuk makan secara senyap-senyap. Malah minum arak juga dibenarkan, cuma mereka tidak boleh ikut serta dalam mana-mana upacara Islam jika mereka mabuk. Dan ia tidaklah seperti Cham Sunni yang mengikut ajaran Islam melalui kitab hadis dan kitab Al-Quran sebagaimana kita di Malaysia. Champani mengamalkan Islam tanpa merujuk kepada mana-mana mazhab, namun mereka merujuk kepada kitab lama yang diperturunkan secara turun-temurun, yang dikatakan sejak abad ke-16 lagi. Segala rukun Islam telah diubah oleh Champani mengikut adat rasam dan budaya Cham. Pada 2015, Champani dah pun difatwakan sesat oleh Mufti Besar Kemboja, iaitu Saus Kamri. Dan mereka membalas dan mengatakan bahawa sungguh sedih masyarakat kita telah difitnah oleh Mufti yang pastinya bukan pemimpin kita, bermakna mereka masih lagi berada dalam keadaan denial, yang mana sebenarnya mereka berada dalam kesesatan.